Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwah wa akhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disambung bacaan kitab Sahih Muslim. Dan hari ini kita akan baca hadis ke-630 daripada kitab yang kita ada ni, 630. Naam. Qala Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushayri rahimahullahu ta'ala fi sahihi qala haddathana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddathana Abi qala haddathana Zakaria an Amir qala akhbarani Urwah bin Mughirah an abihi qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata laylatin fi masirin faqala li ama'aka ma' qultu na'am فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. Daripada Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani Abu Abdurrahman, kunyahnya Abu Abdurrahman, thiqatun hafizun fadilun, thiqah hafiz lagi fadil, tabaqah yang ke-10, meninggal tahun 234 Hijriyah. An abihi, daripada ayahnya iaitu Abdullah bin Numair Al-Hamdani Abu Hisham Al-Kufi, thiqatun fadilun sunniyun, thiqah fadil sunni, maksudnya di kalangan ahli sunnah. Ayah dia apa? Abdullah bin Numair. Yang kita kenal nama-nama ni, Abdullah bin Numair. Thiqatun fadilun sunni, daripada ayahnya. Telah beritahu kepada kami Zakaria bin Abi Zaidah Al-Hamdani Abu Yahya Al-Kufi. Jadi perasan tak? Yang pertama tu Kufi. Muhammad bin Abdullah An-Numair Kufi. Abuhu, ayahnya Kufi. Daripada Zakaria pun Kufi. Okey. Naam. Adapun Zakaria ini thiqatun, tetapi dia ni yudallis, lakukan tadlis, daripada tabaqah yang ke-6, tabi'in. Thiqatun daripada tabaqah yang ke-6, wafat sekitar tahun 149 Hijriyah. 149 Hijriyah. Naam. Daripada Amir. Amir sini maksudnya Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil ataupun ma'ruf apa dia? Asy-Sya'bi. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Abu Amru Al-Kufi, thiqatun faqihun masyhurun fadilun. Thiqah, lagi faqih, lagi masyhur, lagi fadil. Tabaqah yang ketiga, Amir Asy-Sya'bi, ma'ruf. Tabi'in, tabaqah yang ketiga. Kata Sya'bi, ma katabtu sauda alal bayda. Kata Sya'bi, kata aku tak pernah menulis sesuatu pun. Ma sami'tuhu hafidnah. Dia kata apa yang aku telah mendengarnya, aku menghafalnya. So apa, Amir Sya'bi ni sungguh kuat hafazannya. Sehingga kan dikatakan wallahu alam,
dikhabarkan oleh para masyayikh kita, Amir Sya'bi ni bila dia pergi ke pasar atau bila dia pergi ke tempat orang ramai macam pasar ke apa ke seumpama dengannya, dia akan menyumbatkan telinganya dengan kapas. Bila orang tanya kenapa dia sumbatkan telinga dengan kapas, dia kata sebab aku ni apa yang aku dengar aku hafal. Jadi bila aku pergi tempat-tempat yang macam ni, macam pasar apa semua ni, nak beli barang apa semua, kat pasar kan ada muzik, ada orang cakap benda tak elok apa seumpama dengannya, dia aku takut. Aku takut aku menghafaz benda-benda yang tak elok. Allahu akbar. Nah, jadi ni pengajaran yang sangat baik untuk kita. Kadang-kadang ni kita ni kalau kita selalu dengar benda yang tak elok, walaupun tak sengaja dengar, tapi lama-lama dia melekat tak dalam kepala kita, melekat juga. Kan? Macam setengah-setengah kadang-kadang kita tengok berita ke tengok apa, kadang-kadang ada lagu kan, masalah iklan-iklan tu kita pun terhafal lagu tu. Okey? Walaupun kita tak ada niat pun nak menghafal, nak dengar benda tersebut. Nah, itu menunjukkan bahawa kita ni akan senang mendengar, terdengar dan menghafal apa yang kita dengar. Sehingga Sya'bi tadi nak elakkan sangat terhafal benda-benda yang tak elok, sehingga dia menyumbatkan telinganya dengan kapas. Masya Allah, menyumbatkan telinga dia dengan kapas. Amir Syarah kata, ia berkata Urwah bin Al-Mughirah. Urwah bin Al-Mughirah disebutkan pada kuliah yang lepas, iaitu anak kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, thiqah, telah mengkhabarkan kepada saya dari ayahnya, ia berkata, kita masih lagi dalam bab sapu atas khuf. Masih lagi dalam bab sapu atas khuf. Maka beliau SAW bertanya kepada saya, kepadaku, apakah engkau membawa air? Pada suatu malam, perjalanan saya bersama dengan Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya kepada saya, apakah engkau membawa air? Kepadaku, apakah engkau membawa air? Maksudnya Nabi kata, ya. Lalu beliau pun turun dari haiwan tunggangannya, lalu menjauhkan diri dalam kegelapan malam. Maksudnya, masa itu orang tengah salat. Setelah kembali, saya menuangkan air padanya dari idawah. Kita bincang adalah idawah ialah bekas daripada kulit. Yang kita bincang dalam 3 kuliah yang lepas, bahawa kulit itu Al-Mughirah bin Syu'bah dapat daripada seorang perempuan musyrik. Jadi kat sini ada faedah, iaitu kalau bekas itu datang daripada orang musyrikin dan kemudian tidak tampak padanya, tidak diperbuat daripada kulit khinzir ataupun anjing, okey, maka kalau dia didibag maksudnya apa? Disertu, dibag, disamak, bukan sertu, disamak dengan elok, dengan cara yang betul, maka kita boleh gunakannya walaupun yang melakukan perbuatan menyamak tersebut ialah perempuan kafir, walaupun orang kafir. Jadi begitu juga zaman sekarang, apa hukumnya kita beli sofa daripada kulit lembu yang diperbuat oleh orang kafir? Maka jawapannya ialah harus kita menggunakannya. Okey? Iaitu harus menggunakan. Sekiranya dia telah didibag, dia telah disamak dengan baik. Dan kalau orang kata, ustaz, bukankah lembu itu tidak disembelih? Memang samak ini ialah perbuatan yang boleh menjadikan benda yang bernajis itu menjadi suci, iaitu kulit bangkai. Nanti kita akan jumpa pada babnya nanti. Iaitu satu hari Nabi SAW nampak seekor kambing yang telah mati. Nabi kata, hal lan tafa'ta biha? Kenapakah kamu tidak mengambil? Apakah baiknya kalau kamu mengambil manfaat daripadanya? Maka kata sahabat, ya Rasulullah, itu bangkai. Nabi kata, daging tu tak dimakan, tapi kulitnya, idza dubighal ihab faqad tahura.
bila kulit bangkai itu telah dubir, telah disamak, maka dia telah menjadi suci. Dan menyamaknya kulit ini seperti yang kita sebut dalam kuliah-kuliah yang lalu, dan kuliah-kuliah fiqah juga, iaitu disamak dengan bahan-bahan yang boleh menghakis lemak-lemak dan menghilangkan darah-darah dan bau-bau dan segala bau yang melekat pada kulit tersebut. Okey. Dan apabila telah diletakkan diletakkan bahan-bahan tersebut, dikeringkan, dan bila dah kering, air tidak boleh menembusnya. Maka itulah tanda dia dah disamak dengan baik. Air dah tak boleh serap dan tak boleh tembus lagi dah. Maksudnya ketika itu kulit itu telah disamak dengan baik. Dah tak ada lendir-lendir, tak ada darah-darah, dah apa semua. Naam. Dalam kitab Madhab Asy-Syafi'i, boleh kita menggunakan segala apa saja kulit bangkai, kecuali bangkai manusia, kecuali ialah mayat, anjing dan babi. Ada pun binatang-binatang yang lain, semua halal kita boleh gunakan. Yang kedua, saya sebut tadi, bila dia boleh digunakan walaupun yang menyamaknya itu ialah orang musyrik. Sebab dalam riwayat yang lain, dia kata Al-Mughirah bin Syu'bah ambil daripada seorang perempuan Badawi yang musyrik. Jadi ini dalil bahawa kita boleh pakai bekas yang dibuat oleh orang musyrik. Kalau tak ada, najis. Jadi kita beli pinggan dari China, okey. Kita beli cerik daripada India, okey. Kita beli barang-barangan daripada Thailand, buatan orang kafir contohnya. Jika tidak ada najis padanya, bolehlah dia digunakan. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ambillah idawatan min ma', semacam ember tadi. Kemudian beliau SAW membasuh mukanya. Seperti yang kita sebut dalam kuliah lepas, dari riwayat lain Nabi berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Nabi berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Nabi basuh tangan. Yang ini telah diringkaskan matanya. Dari riwayat lain dia kata Nabi berkumur, Nabi basuh tangan, Nabi wuduk, Nabi basuh muka, dan Nabi basuh tangan. Tapi masa basuh tangan tu, saat itu beliau mengenakan jubah daripada kain wool, suf, iaitu bulu kambing. Namun beliau tidak bisa mengeluarkan kedua tangannya dari jubah tersebut. Sebab apa? Sempit. Nah, maksudnya jubah tu macam ni. Tapi bila nak tarik jubah tu, nak basuh dia punya lengan, nak tarik dia lengan tu tak boleh, dia sempit kat sini. Jadi sempit. Okey. Kalau tanya macam boleh masuk pula. Masuk kadang-kadang kita boleh kecilkan tangan kita masuk. Tapi bila nak tarik sampai ke lengan. sampai ke buku, sampai ke apa? Sampai ke kita punya siku. Dia agak susah nak tarik. Tapi sekali kalau orang tu badan dia tough, betul tak? Dia muscle, badan dia muscular, dia susah nak tarik ke atas. Sebab jubah tu lengan tu sempit. Bukan baju tu kecil, jubah tu lengan tu sempit. Jadi satu style masa tu jubah lengan sempit. Bukan seperti yang dipakai oleh orang-orang yang bekerja pejabat zaman sekarang. Orang lelaki suka nak pakai baju sempit-sempit style baru. Saya pelik kalau zaman 90-an dulu suka pakai baju besar-besar, GQ. Dia buat ni sekarang ni pelik. Dia semua suka nak pakai baju ketat-ketat. Yang boroi-boroi pun nak pakai baju ketat-ketat juga, sampai perut dia terkeluar. Jadi tak perlulah pakai baju ketat-ketat, tuan-tuan Allah. Okey. Walaupun orang lelaki tidak digalakkan, walaupun dia taklah haram macam orang perempuan pakai baju ketat. Tidaklah diharamkan orang perempuan pakai baju seperti orang perempuan baju ketat, tetapi tidak digalakkan. Okey, makruh, apatah lagi menunjukkan membentukkan aurat dia.
Jadi kat sini sempit nak keluarkan. Lalu Nabi pun dia keluarkan daripada bawah jubah dia. Ini kita bincangkan pada kuliah lepas. Al-Imam Nawawi kata, apa dia? Perbuatan ini tak sepatutnya dilakukan di hadapan orang. Kalau dia seorang di bilik tak ada masalah. Habis tu kenapa Nabi buat? Nabi nak tunjukkan bolehnya dibuat perkara tersebut. Tapi pendapat ini telah dibantah. Telah dibantah oleh Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi dalam syarah dia kata, kalaulah benda tersebut merosakkan maruah, maka Nabi SAW tidak akan melakukannya di hadapan Al-Mughirah bin Syu'bah, di hadapan sahabat dia. Jadi dia pun mengeluarkanlah dari bawahnya. Itu bawah apa? Daripada bawah jubah tu lah. Maksudnya dia keluarkan, dia tarik, dia angkat jubah. Bukanlah dia angkat jubah bawah, tak apa macam kita lah sekarang. Nabi ada seluar bawah tu, serual. Kemudian Nabi angkat jubah dia. Dia keluarkan daripada bawah. Kemudian Nabi basuh kedua tangannya dan mengusap kepalanya. Kemudian saya hendak melepaskan kedua sepatu beliau. Maksudnya nak cabut kedua khuf beliau. Li'anzi'a khuffai. Li'anzi'a khuffai. Untuk mencabut khufnya. Jadi kat sini kadang-kadang dia mengelirukan orang. Dia kata kedua sepatu. Sepatu beliau. Khuf dengan sepatu wallahu alam sama atau tidak, tapi sepatu ni lebih kepada kasut kan. Jadi khuf ni dia lebih ringan daripada kasut, tapi tidaklah seperti selipar. Okey, dalam bahasa Arab selipar tu dia pakai na'lun. Nabi pakai na'al. Na'al tu yang kasut tu, yang selipar Nabi. Kan dalam hadis dalam Syama'il Tirmizi, na'al Nabi tu ada dua lubang, ada dua pengikat kaki. Jadi yang ni khuf. Khuf ni kita sudah maklum bahawa khuf ialah kasut ataupun stokin yang diperbuat daripada kulit. Khuf itu ialah stokin yang diperbuat daripada kulit. Dan syarat khuf ni mestilah ditahan untuk digunakan berjalan di luar tanpa ada kasut di bawahnya. Yang kedua, dia tidak tembus air. Barulah namanya khuf. Kalaulah dia tidak cukup syarat ini, dia bukan dinamakan khuf. Dan seterusnya syarat khuf itu mestilah dipakai, dia mesti menutup kawasan-kawasan yang wajib untuk dibasuh. Dalam menutup kawasan yang wajib untuk dibasuh, iaitu khufnya tu hendaklah daripada hujung jari kakinya sampailah di atas buku lalinya, ditutup bahagian tersebut. Barulah khuf itu boleh disapu ke atasnya. Jadi dia pun Al-Mughirah bin Syu'bah, dia pun tunduk. Al-Mughirah bin Syu'bah ini seorang pahlawan yang hebat. Semua tak pernah sebut dalam sebelum ni kan, pahlawan yang hebat. Gagah, badan dia besar. Tetapi bila depan Nabi SAW sanggup dia tunduk dan untuk membasuh kaki Nabi SAW. Namun Nabi SAW kata da'huma, Nabi kata tinggalkanlah, biarkan dia, tak perlu basuh kaki aku. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Ini poin penting. Kenapa Al-Imam Muslim bawakan matan ini? Kerana dalam matan ini ada tambahan, sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kalau kita baca terjemahan dia, memakainya kat sini, dia agak kurang halus. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab dia, adkhaltu, aku telah memasukkan, huma, kedua kakiku, tahirataini, dalam keadaan suci. Nampak tak bahasa Arab dia ni? Adkhaltu huma tahiratain, dalam keadaan suci. Dalam keadaan kaki itu suci.
wa masaha alaihima. Jadi kemudian Nabi pun sapu atas kedua khuf tadi. Jadi kat sinilah perbincangan kita, madar niqash dia. Kat sini tempat kita bincang ni. Aku telah memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Dan riwayat lain kata fa'uhfahuma tahiratain. Dan dalam riwayat lain pula, aku telah masukkan kedua kaki aku tadi wahuma tahiratan. Jadi semua dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Nabi telah membasuhnya, maksudnya Nabi telah memakai kasut tu tadi, memakai khuf tu tadi, afwan, dan keadaan Nabi keadaan suci. Dan tahiratan ni, tahir kat sini bukannya tahir dari segi bahasa. Bukan tahiratain dari segi bahasa. Sebab kalau tahiratan dari segi bahasa, maksudnya aku masukkan kaki aku dalam tu dalam keadaan kaki tu bersih. Maksudnya tak ada najis. Tidak, barakallahu fik. Maksud tahiratan ini tahir dari segi syar'i. Maksudnya suci iaitu suci daripada, ini kita sebut suci. Jadi bagi tadi kita belajar fiqh, suci daripada hadas dan najis. Maksudnya aku pakai kasut tu dalam keadaan kaki aku suci, tak ada najis. Dan juga dalam keadaan aku suci iaitu suci daripada hadas. Sebab itulah majoriti ulama, jumhur ulama. Jadi anna Syafi'i dan jumhur ulama memandang hadis ni bahawa iaitu disyaratkan sebelum memakai khuf, atau disyaratkan sebelum kalau kita nak sapu khuf, nak sapu atas khuf, tak nak wuduk tadi, syarat dia mestilah kita pakai kasut tersebut atau khuf tersebut dalam keadaan kita ni suci, bukan dalam hadas kecil. Itu syarat dia. Ini dalil dia, ini dalil mazhab Syafi'i. Okey. Maksudnya tak boleh kalau kita pakai khuf tu kita tak ambil wuduk, kita pakai je khuf, kita nak sapu atas khuf. Tak sah. Tak sah sapuan atas khuf kita tu. Okey. Berbeza dengan pendapat ini ialah Daud Al-Zahiri. Dia tafsirkan tahir sini suci dari segi bahasa, dia kata iaitu tak ada najis. Naam. Yang inilah dia kata Daud Al-Zahiri. Okey. Kemudian ulama juga berbeza pendapat. Apakah tayamum ini mengangkat hadas ataupun dia hanya membolehkan salat saja, mubihun lis-salah. Jadi ulama Asy-Syafi'iyah kata tayamum ini dia bukan mengangkat hadas. Sebab apa? Ulama Syafi'iyah kata kalau dia mengangkat hadas, nescaya bila wujudnya air, dia tak perlu lagi dah untuk ambil wuduk. Maksudnya dia boleh solat dalam keadaan dengan tayamumnya ketika kewujudan air. Nampak tak? Faham tak? Maksudnya kalau dia dah angkat hadas, kalau tayamum tu dah mengangkat hadas, maka ketika kewujudan air, maka tak perlu lagi lah nak ambil wuduk. Tetapi tidak berlaku sebegitu. Okey. Di sisi ulama Asy-Syafi'iyah, tayamum itu hanyalah mubihan lis-salah. Hanyalah dia membolehkan, mengharuskan, membolehkan kita salat. Sebab tu kita niat tayamum macam mana? Nawaitu tayammum listibahatis salah. Saja aku bertayamum listibahati fardhis salah. Untuk bolehkan aku solat fardu. Okey? Faham tak tu?
Jadi tayamum ini istibahatus salah. Lepas tu siapa yang niat tayamum, dia kata saja aku mengangkat hadas kecil dengan tayamum ini, maksud niat tayamum tu nawaitul raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala, tidak sah niatnya di sisi ulama Syafi'iyah. Tak boleh niat nawaitul raf'al hadath. So kalau dia nawaitul raf'al hadath, dia mengangkat hadas. Sedangkan di sisi ulama Syafi'iyah tidak mengangkat hadas, dia mubihan lis-salah. Tetapi pendapat Syafi'i ini tidak disetujui oleh mazhab-mazhab yang lain. Kata Syekh Muhammad Adab Al-Tiyubi, tidak, dia rafi'an lil hadas. Tetapi mengangkat hadasnya ialah mengangkat hadas yang sementara. Sebab Nabi SAW kata, debu ini pengganti air walaupun 10 tahun kamu tak ada air. Walaupun selama-lama tak ada air, selagi itulah kita tayamum. Naam. Barakallahu fiik. Dan hujah lagi. Bagi mereka kata tak perlu dia qada salat tu ketika wujudnya air. Itu isu yang kedua. Isu yang seterusnya ialah nampak Nabi kata adkhaltu huma, ada perkataan huma kat situ. Aku telah memasukkan keduanya. Saya clearkan masukkan keduanya. Adkhaltu huma. Bila huma, maksudnya aku telah memasukkan kedua-dua kaki. Menunjukkan bahawa kalaulah kita ni, kita basuh sebelah kaki, dan kita pakai khuf. Basuh kaki kanan, kita pakai khuf. Dan kita basuh kaki kiri, dan kita pakai khuf. Sah tak? Tak sah. Tak boleh kita sapu atas khuf. Sebab kita dah pakai khuf yang pertama sebelum kita sempurnakan kedua-duanya sekali suci. Dengan ni dulu. Sekali lagi ada ulang. Iaitu kalaulah dia basuh kaki kanan, ambil wuduk kaki kanan, lepas tu dia pakai khuf. Sedangkan kaki kiri dia belum dibasuh. Kemudian dia basuh kaki kiri, kemudian dia pakai khuf. Maka tak sah dia punya sapuan atas khuf. Sebab Nabi kata, aku telah memasukkan kedua-duanya. Itu kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Wal hadithu hujjah. Dan hadis ini hujjah alaih. Hujjah kepada golongan yang boleh. Kata boleh basuh sebelah. Li'annahu ja'ala taharata qabla lubsil khuf. Kerana Nabi SAW telah menjadikan atau telah bersuci, menjadikan syarat bersuci sebelum memakai khuf. Syartan li jawazil mas'i, sebagai syarat membolehkan sapu atas khuf. Wal mu'allaqu bi syartin la yasihhu illa bi wujudi dhalika syart. Dan sesuatu perkara yang tergantung dengan sesuatu syarat. Ini kaedah ni. Tidak sah melainkan dengan wujudnya syarat tadi. Tergantungnya syarat bolehnya sapu atas khuf ialah dengan kena memasukkan kedua kaki itu dalam keadaan suci. Maka itu tergantung. Boleh. Waqad sallama 'anna al-murad bit-taharah al-kamilah. Dan telah difahami, telah kita setuju. Okey, telah kita tunduk pada nas bahawa yang dimaksudkan dengan taharah ini ialah taharatun kamilatun. Bersuci dengan sempurna, iaitu dah ambil wuduk habis dah. Dan pendapat ini juga disetujui oleh Syekh Muhammad Adam Al-Tiyubi dalam syarahnya. Okey.
Ada dalil tak yang menunjukkan bahawa taharah sini ialah taharah wudu? Maka kata ada dalil penguatnya bagi pendapat majoriti pendapat Syafi'i ini. Berkata Al-Imam Ibn Mulaqin dalamnya Al-I'lam dalam kitab Al-I'lam bi Syarih Umdatil Ahkam yang kita baca pada hari Selasa kitab ni. Kata wa asraha min hadithi Al-Mughirah. Al-Mughirah bin Al-Mughirah hadha, dan lebih jelas wa asrah, lebih jelas daripada hadis Mughirah bin Al-Mughirah ni, hadis kita baca ini, fi dalalati ala taharatil kamilati hadithan Abi Bakrah. Dan ada yang lebih jelas daripada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah ini, bahawa bersuci yang dimasukkan dengan hadis ini, aku telah masukkan ini dalam keadaan bersuci. Dimasukkan sini ialah suci yang sempurna, iaitu ambil wuduk yang sempurna. Apa hadis yang lebih jelas? Iaitu hadis Abi Bakrah. Hadis Abi Bakrah satu. Yang kedua hadis Safwan bin Assal. Jadi hadis Abi Bakrah apa dia? Iaitu lafaznya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa lil musafiri, Nabi telah memberi rukhsah, keringanan sebab ni ke kepada orang musafir, thalathata ayyam, 3 hari untuk sapu atas khuf, walayalihinna, 3 hari 3 malam. Sebab tu kata para ulama kita, iaitu 72 jam. Dikira lagi senang macam tu. Zaman sekarang lebih senang. 72 jam kita boleh sapu atas khuf. Macam mana nak kira waktu dia? Kira waktunya daripada waktu terakhir kita ataupun waktu kita berhadas. Bukan daripada waktu pakai. Stokin waktu berhadas. Contohnya kita pakai khuf pukul 7. Kita berhadas ketika pakai khuf tadi. Mula kita pakai khuf tadi, kita suci kan, tak ada wuduk. Bila kita pakai khuf, kalau pakai khuf, kita pun batal wuduk kita pada pukul 9. Jadi untuk orang musafir 72 jam tu kita boleh sapu atas khuf bermula daripada pukul 9. Kalau dia tidur pukul 9, kemudian sampai pukul 10 dia bangun, 10 pagi, 9 pagi, pukul 10 pagi dia bangun, maka dia kira daripada akhirnya, bukan pada permulaan, pada akhirnya dia tidur tadi. Maksudnya kalau dia bangun pukul 10, dia kira daripada pukul 10. Nah, itu maksud dia. Barakallahu fiik. Jadi hadis ni kata, hadis Abi Bakrah ni, bahawa Nabi SAW memberi rukhsah untuk orang musafir 72, 3 hari 3 malam, dan orang yang bermukim 1 hari 1 malam. Idza tatahhara, apabila dia telah bersuci. Idza tatahhara. Jadi difahami bahawa perkataan tatahhara, tafa'ala kat situ menunjukkan bahawa ada perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyucikan diri. Barakallahu fiik. Nampak tu faedah lughawiyah. Tafa'ala dan tatahhara. Okey. Jadi ada perbuatan yang sengaja. Maksudnya tafa'ala, dia ada membawa maksud apa dia? Iaitu dia melakukan dengan effort dan sengaja. Tafa'ala. Jadi idza tatahhara, itu ketika dia bersuci. Falabisa khuffaihi ay yamsah alaihima. Kemudian dia pakai kasut dia, khuf tadi, kemudian dia sapu atas keduanya. Ini riwayat daripada hadis sahih. Riwayat daripada Ibnu Khuzaimah, daripada Ibnu Hibban, dan berkata Imam Syafi'i sanadnya sahih. Nampak? Falabisa khuffaihi idza tatahhara falabisa khuffaihi. Maksudnya dia bersuci terus lepas tu dia pakai kasut. Falabisa khuffaihi. Nampak tu? Idza tatahhara, bila dia bersuci, maka fa li ta'qib, maksudnya terus dia pakai kasut dia. Jadi kat sini menunjukkan. Jadi ada pun hadis Safwan yang sebut tadi, ada 2 yang sokong hadis ni. Sokong apa? Sokong dari segi kita kena bersuci sebelum pakai kasut tadi. Ada pun hadis Safwan bin Assal
Farawahu ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni. Okey. Imam Ad-Daraqutni dengan lafaz amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami an namsaha 'alal khuffaini, iaitu kita sapu atas khuf. Rasulullah telah memerintahkan kita untuk sapu atas khuf. Idza nahnu adkhalhuma 'ala tuhrin thalathan. Apabila kami memakainya dalam keadaan tuhrin, dalam tuhrin, dalam keadaan bersuci, tuhur. Thalathan. Idza safarna wa yawman wa lailatan idza aqamna. Dan sehari semalam, 3 hari 3 malam apabila kita musafir, dan sehari semalam apabila kita bermukim. Jadi hasilnya apa dia? Iaitu pendapat yang rajih, pendapat yang terkuat dalam mazhab ini ialah mazhab ulama-ulama, pendapat ulama yang mensyaratkan dia bersuci dengan wuduk yang sempurna sebelum pakai khuf tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Seterusnya, poin yang seterusnya pada hadis ni iaitu sapu atas khuf ini hanya khas untuk wuduk, bukan untuk la madkhal lil ghusli fihi bi ijma'. Okey, maksudnya kalau kena mandi wajib, kalau ada air dia kena mandi. Okey, dia kena mandi. Asalnya, kecuali kalau tak ada air lah. Kecuali kalau tak ada air, dia kena tayamum dulu jugalah. Okey, maksudnya macam ni. Kalau lah kita wuduk kita batal dalam keadaan ada air, kita kat rumah. Okey, kita kat rumah, kita sapu atas khuf. Jangan campurkan masalah sapu atas khuf dengan masalah tayamum. Itu isu lain. Kalau kita kat rumah, kita pakai stokin. Bila kita batal kentut je, kita pun sapu atas khuf. Bila kita kentut je, kita sapu atas khuf. Kita malas nak buka, mesin sejuk. Tiba-tiba kemudian kita mimpi basah ataupun kita berjunub, maka tak boleh sapu atas khuf. Kena buka dan kena mandi wajib. Itu maksud Syekh kat sini. Ini maksud Syekh kat sini. Okey. Kemudian bawa pula isu iaitu katakanlah dah habis waktu. Okey, dah habis waktu. Macam mana pula? Katakanlah dah habis waktu 72 jam atau 48 jam. Maka katakanlah kita tak batal lagi wuduk dengan sapuan khuf tadi. Maka apakah perlu kita kena ambil wuduk daripada A balik? Itu soalan yang timbul. Katakanlah kita kat rumah semalam, kita pakai khuf pukul 8 pagi. Ini kita pakai khuf. Lepas tu pukul 9 pagi, kita batal wuduk. Maka bermulalah waktu 24 jam untuk orang yang mukim. Okey, katakanlah lepas tu kita pun sapu atas khuf lah dalam masa 24 jam ni, 9 pagi sampai 9 pagi esok. Maksudnya sampai 8.59 pagi esoknya kita boleh, waktu ni semua kita boleh sapu atas khuf. Okey. Lepas tu katakanlah last kali kita sapu atas khuf pukul 8.50. 8.59 dah habis dah waktu kita boleh sapu atas khuf. Tamat. Okey. Dengan tamatnya waktu sapu atas khuf ni, apakah kita kena ambil wuduk balik? Kalau wuduk kita dah batal, tak apalah, kita kena ambil wuduk balik lah. Tapi kalau wuduk kita tak batal dengan pembatal-pembatal yang lain, apakah kita perlu ambil wuduk daripada A balik? Daripada mula? Maka soalan timbul kat sini. Maka jawapan ni ialah tak perlu. Dia hanya perlu buka khuf dia saja. Kemudian dia basuh kaki kanan dia, kemudian dia basuh kaki kiri dia, kemudian dia pun
dia basuh kaki, kemudian dia pun pakai balik khuf tadi. Dia pakai balik khuf. Ha? Ustaz, tapi dia dah ambil wuduk tadi pukul 8.50. Jauh ni 10 minit ni. 10 minit lepas, katakanlah kita ambil lagi awal, lagi ekstrim kita ambil. Katakanlah dia pukul 7 pagi tu. 7 pagi hari sebelum pada hari yang keesokan harinya. 7 pagi tu dia ambil wuduk dan dia sapu atas khuf. Pukul 9 waktu khuf dah habis, dia kena buka. Dia kena buka, betul tak? Apakah perlu dia ambil wuduk balik daripada A? Tak perlu. Tak wajib pun. Kalau dia nak ambil tu, sekali lagi tu sunat lah. Tapi perlu ke wajib ke dia kena ambil wuduk daripada mula? Tak. Dia hanya perlu cabut kasut dia, dia basuh kaki kanan, dia basuh kaki kiri, kemudian dia pakai balik khuf. Ustaz, tapi jauh ni Ustaz, 2 jam. 2 jam boleh ke kita cabut kasut dia? Boleh. Kenapa kita kata boleh? Ya ikhwatal kiram. Sebab jawapan ni ialah di dalam mazhab Syafi'i berturut-turut al-muwalah. Berturut-turut, bukannya tertib tertib, bukan tertib. Tertib tu ikut susunan. Ikut susunan tu wajib. Rukun at-tartibu ala ma dzakarnah. Tetapi apa dia? Iaitu berturut-turut itu tidak wajib. Berturut-turut tu hukumnya sunat. Jadi kalau dia ambil wuduk pukul 7 pagi atau lepas subuh tadi, tapi tak batal lagi dengan pembatal yang lain, maka cukup saja pada pukul 9 tu bila dia bukanya khuf dia, dia hanya basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, pakai khuf balik, dah jalan. Boleh mula balik dah. Barakallahu fiik. Jadi itu dia punya masalah dalam waktu yang telah ditetapkan. Okey, itu kalau dah habis masa. Kalau dalam sebelum habis masa. Okey, ini sebelum habis masa pula. Katakanlah antara 8 tadi pukul 9 kan. 9 sampai besoknya pukul 9. Kemudian dalam waktu tu dia sapatas khuf lah. Dan dia terbatal, katalah waktu tu dia batal. Dia batal wuduk dia. Okey. Bila dia batal wuduk, kemudian dia buka kasut. Okey, dia buka kasut. Kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia pakai balik kasut. Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Sebab syarat dia tak kena juga. Sebab dia kena memakai kasut dalam keadaan dia suci. Syarat dia mesti dia pakai kasut dalam keadaan dia suci balik. Suci yang sempurna. Okey, kalau khuf dia tak batal. Kalau katakanlah kalau wuduk dia tak batal. Tapi dia sengaja buka kasut. Apakah khuf dia batal? Tak juga. Tak batal. Pakai balik khuf, bolehlah sampai khuf balik. Sebab apa? Syaratnya wuduk dia tak batal lagi. Syaratnya wuduk dia belum lagi batal. Ya. Wuduknya belum lagi batal. Okey. Jadi kat sini barakallahu fik. Masalah ni kita perlu faham masalah ni dengan baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Anas ini saja untuk hadis ni, insya-Allah dalam ataupun dalam hadis yang akan datang ni pun hampir sama juga. Dia tak ada huraian yang banyak. Tapi cukup sekadar ni, insya-Allah biidznillah taala, insya-Allah dalam bab dan kelas akan datang kita akan masuk bab baru pula. Itu bab al-mashu 'ala al-imamah. Bab apakah hukum kita sapu atas serban. Kita ambil wuduk, kita sapu atas serban. Sah tak wuduk kita? Ataupun tak sah? Okey. Dan apakah wajib sapu seluruh kepala? Itu juga nanti insya-Allah kita akan tengok dalam hadis yang akan datang
dan perbincangannya yang sangat menarik. InsyaAllah bi'idhnillah ta'ala. Kita berhenti sekejap untuk kita ambil rehat sementara. Lepas tu kita akan masuk untuk kelas Fathul Majid. Jadi kita rehat dalam lebih kurang 3 ke 4 minit sahaja. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.